Jadi kami daripada kumpulan 12, kami akan membuat satu rumusan berkaitan dengan filem Tarazan Mepa, iaitu berkaitan dengan pelajar di disleksia. Jadi kita tengok di sini, dengan cerita ini kita dapat lihat pelbagai psikologi perkembangan kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh dari segi perkembangan psikologi, pertama emosi, aspek emosi dia, yang mana Ishan ini berbeza dengan kanak-kanak biasalah. Jadi kerana guru juga selalu marah kepada Ishan kerana tidak menjawab persoalan, dan juga ibu bapa juga mendesak Ishan ini untuk terus gigih dalam belajar. Jadi perkara tersebut mengakibatkan Hisham ini hilang keyakinan dan membuatkan Hisham putus asa kerana tidak dapat memahami pelajar guru. Dan kedua, dari segi intelektual, jadi Hisham juga seorang murid yang mengalami masalah disleksia ni. Dia adalah satu bentuk gangguan pembelajaran. Jadi Hisham ni susah untuk mempelajari ataupun mengerti sesuatu huruf ataupun mata pelajaran tersebut. Yang ketiga dari aspek yang terakhir merupakan aspek psikomotor, iaitu kemahiran fizikal dan kecergasan Ishan itu berbeza dengan murid lain. Kita bagi contoh, satu contoh yang mana kita dapat lihat Ishan ini umur 9 tahun dia tidak dapat mengikat tali kasut sendiri. Okey, jadi yang lain ada yang nak beritahu berkaitan dengan peranan seorang guru dalam filem ini. Mungkin ada sahabat saya ingin bagi pandangan. Okey, saya menerangkanlah tentang peranan yang peranan seorang guru dalam filem ni, iaitu Amir Khan, yang dilakonkan oleh Amir Khan. Okey, peranannya yang pertama adalah gurunya iaitu Amir Khan membantu Ishan dalam pembelajaran mengikut kecerdasannya. Kemudian melalui metod konstruktivis merangsang pelajar untuk membuat keputusannya sendiri. Kemudian menekankan pembelajaran humanisme, menghadirkan rasa seronok dalam belajar. Berdasarkan contoh daripada filem ni, guru tu lebih tertarik untuk mengajar Ishan melalui daripada segi seni, kerana Ishan lebih tertarik untuk melukis, mewarna. Okey, kemudian metod ini juga menitik beratkan pembangunan sosial dan emosi Ishan. Okey, kemudian sebagai seorang guru, beliau dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. Kenapa murid itu jadi begitu? Okey, cikgu tu dapat tahulah kenapa. Kemudian guru menggunakan kaedah yang berbeza berdasarkan perbezaan kecenderungan murid tersebut. Cara mengajar pelajar biasa dan pelajar disleksia adalah berbeza. Jadi guru tahu cara pendekatan yang sesuai untuk pelajar tu. Okey, saya rasa itu sajalah peranan yang saya dapat huraikan dalam watak kepada guru tu. Okey, kemudian seterusnya. Okey, saya nak jelaskan suara saya. Okey, saya nak bagi tahu juga peranan ibu bapa dah. Okey, yang pertama kalau kita dapat lihat, ibu bapa Ishan ni dia terlalu malu dan ego untuk terima hakikat yang Ishan ni ada masalah pembelajaran. Kiranya Ishan ni tak macam abang dia yang pandai tu. Okey, yang nombor 2 yang saya dapat lihat, ibu bapa Ishan ni dia tak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anak. Contohnya macam Ishan kan istimewa kan. Sepatutnya dia kena hantar pada sekolah khas. Yang nombor 3, saya dapat lihat kurang perhatian kepada kemampuan anak. Contoh macam Ishan kan pandai melukis kan. Pandai melukis, pandai warna, tapi ibu bapa Ishan ni dia tak beri perhatian kepada kemampuan Ishan yang Ishan mahir tu. Nombor 4, ayah Ishan ni amat berkeras dengan Ishan tanpa memahami Ishan tu sendiri. Dan sepatutnya ibu bapa ni perlulah mengambil berat terhadap anak-anak. So itu sahajalah yang saya dapat dari pemerhatian saya. Ada sesiapa nak sambung? Saya nak sambunglah sikit berkenaan dengan faktor dalaman, iaitu endogenik, dan faktor exogenik, iaitu faktor luaran yang saya dapat melalui
menonton filem ni. Yang pertama faktor endogenik iaitu faktor dalaman ialah baka ataupun keturunan. Apa yang saya nampak guru Ishan ni dia sendiri yang mengatakan bahawa antara faktor endogenik yang menyebabkan Ishan ni menderita penyakit disleksia ni adalah berpunca daripada keturunan. Yang berkemungkinan ada juga masalah ni dalam keturunan dia. Okey, yang seterusnya faktor luaran iaitu exogenik adalah iaitu faktor tekanan keluarga yang sangat mendesak Ishan ni untuk jadi bijak macam abang dia. Sebab abang dia ni selalu cemerlang dalam semua mata pelajaran. So adik dia ni peliklah kan, orang cakap betul ke dia ni adik kepada abang dia ni kan, sebab macam jauh berbeza sangat. Okey, dan seterusnya apa yang saya nampak dalam faktor exogenik iaitu faktor luaran ni adalah faktor rakan sebaya. Faktor rakan sebaya ni yang selalu ejek dia, bully dia, sampai kadang tu dia menjadi seorang yang memberontak dan ada sifat yang nak balas dendam. Sebab faktor rakan sebaya tu. Itulah yang saya nampak lah daripada dua faktor luaran dan dalaman. Ada lagi saya yang nak sambung? Silakan. Okay, kalau saya rasa dari segi macam apa yang Ishan ataupun student macam Ishan perlukan, yang pertama saya rasa dia perlukan kasih sayang kepada ibu bapa, kasih sayang kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa kan orang yang dekat dengan diorang. Jadi ibu bapa perlu macam berikan dorongan, kasih sayang supaya anak tu dapat rasa macam nak belajar, tak ada rasa tertekan kan. Okey, tu dari ibu bapa. Kalau dari segi guru pula, guru tu dia perlu memberikan motivasi lah. Macam contoh kan dalam kelas kan ada budak pandai, budak tak pandai kan. Jadi bila guru tu beri motivasi dan budak-budak tu akan terkesan. Bila dia terkesan dia akan rasa macam nak belajar. Dan guru pun perlukan mempelbagaikan teknik dah dalam pembelajaran. Jangan bersyara je kan. Mestilah buat aktiviti ke supaya budak tu rasa nak join benda tu. Okey, saya rasa tu cukup. Okey. Okey, ada nak tambah lagi tak untuk tajuk ni? Okey, saya cuma nak rumuskan sikit lah ya. Apabila kita telah mendapat tugas sebagai seorang pendidik, maka kita perlulah bersedia untuk berhadapan dengan lebih ramai murid yang seperti Ishan kat luar sana. Malah mungkin ada yang mungkin masalah lebih teruk daripada Ishan. Jadi kita perlu sematkan dekat hati bahawa kita perlulah sabar dan istiqamah dalam memegang amanah ni sebagai seorang guru. Okey.